Sekarang kita lihat pula pada Islam dan perkembangannya di Mekah. Dan bab ini banyak sangat soalan esei yang boleh ditanya dan juga lebih senang berbanding dengan bab-bab yang lain. Jadi perlu fokus bab ini. Pertama kita lihat pada ciri-ciri masyarakat Arab Jahiliyah dahulu. Yang ini merupakan soalan esei yang amat penting juga dan dapat dilihat dari 4 segi, iaitu politik, ekonomi, sosial dan agama. Jadi dari segi politik, mereka hidup secara berkelompok ataupun mengamalkan sistem kabilah dan semangat asabiah amatlah kuat. Semangat asabiah ini menyebabkan mereka hidup secara berpuak-puak. Jadi politik terhad. Yang dimaksudkan ialah politik terhad kepada kabilah dan tiada sebuah kerajaan Arab yang mempunyai pemerintahan teratur, iaitu dari segi politiknya. Kita lihat dari segi ekonomi pula. Dari segi ekonomi perlu ingat amalan riba dan penindasan. Eksploitasi turut berlaku, iaitu orang miskin dieksploitasi, dan rompakan dan rampasan merupakan kebiasaan dalam kehidupan seharian. Seterusnya dari segi sosial pula, zaman jahiliyah merupakan zaman gelap. Masyarakatnya tidak berakhlak kerana mereka tiada nabi dan kitab suci. Jadi mereka tidak berakhlak dan mereka mengamalkan amalan yang tidak bermoral, contohnya berzina, dan anak perempuan sangat dipandang rendah, wanita dianggap sangat rendah dan menjatuhkan maruah. Dan contoh yang menyokong ini ialah anak perempuan dibunuh sebenarnya dan anak perempuan ditanam hidup-hidup. Begitu kejam sekali. Jadi dari segi agama pula, mereka mengamalkan agama beberapa jenis agama lah. Jadi Watani merupakan salah sebuahnya. Dan mereka mengamalkan agama animisme. Samawi bermaksud Yahudi dan juga Kristian, macam kombinasi. Mereka turut mengamalkan agama Hanif. Jadi tiada satu agama yang seragam. Jadi kita lihat pula pada keperibadian Nabi Muhammad yang telah menyebabkan orang berminat untuk menganut agama Islam. Pertama sekali, sebelum kita lihat pada sifat, kita tahu bahawa Nabi Muhammad berturunan Quraisy. Dia merupakan pemimpin yang bijaksana. Dan buktinya ialah apabila beliau telah menyelesaikan perbalahan dalam kalangan kabilah Quraisy. Dan 4 sifat terpuji Nabi Muhammad saya ingat dengan menggunakan FATS. F ialah fatana dan fatana bermaksud bijaksana. A untuk amanah yang bermaksud dipercayai. T untuk tabligh yang bermaksud menyampaikan. Dan S untuk sidik yang bermaksud berkata benar. Sekarang kita lihat pula pada kerasulan Nabi Muhammad yang merupakan peristiwa yang amat penting juga dalam penyampaian agama Islam. Dan wahyu ini disampaikan oleh malaikat Jibril. Terdapat 2 wahyu. Kita lihat pada wahyu pertama. Dalam wahyu pertama ini, mesej yang penting ialah menyuruh ataupun menyeru penganut agama Islam untuk membaca. Itulah mesej penting untuk wahyu pertama. Dan wahyu pertama juga dikenali sebagai surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5.
Jadi dalam wahyu pertama, mesej yang penting ialah untuk membaca, dan ini mungkin disoal dalam kertas 1 juga. Apakah kandungan dalam wahyu pertama? Dan kita lihat pada wahyu kedua pula. Pada wahyu kedua juga dikenali sebagai surah Al-Mudaththir ayat 1 hingga 7. Dalam wahyu ini, pengisytiharan Nabi Muhammad sebagai pesuruh Allah berlaku. Jadi, Nabi Muhammad menjadi pesuruh Allah. Dan wahyu ini juga telah mewajibkan Nabi Muhammad supaya menyampaikan ajaran kepada seluruh umat Islam. Jadi, begitulah kepentingan wahyu kedua. Esei yang mungkin ditanya dalam pertaminan ini ialah ciri-ciri masyarakat Arab Jahiliyah dan juga kepribadian Nabi Muhammad. Kedua-duanya sangat penting.